Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala bini'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah ala bini'matil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Walhamdulillah ala bini'matil hidayah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih wahai Allah atas nikmat hidayah. Moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan bimbingan hidayah dalam bimbingan agamanya untuk sama-sama kita mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada perkara yang dapat menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-puan, insya-Allah tak lama lagi kita akan menemui satu sambutan Islam iaitu Hari Raya Aidil Adha. Perkataan Al-Adha yang diambil daripada tadhiyah yang bermaksud pengorbanan. Maka insya-Allah hari ini saya nak kongsikan satu tajuk yang memberi makna sebenar apa itu pengorbanan. Pengorbanan yang sebenar terhadap Allah Subhanahu wa taala demi semata-mata keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, Aidil Adha pasti mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam, yang mana mereka mengorbankan jiwa dan perasaan demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam yang lama belum dikurniakan seorang anak. Lama tuan-puan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan belas-belas tahun puan-puan. Berpuluh-puluh tahun. Yang mana digambarkan apabila Nabi Ibrahim telah mencecah umur 80 tahun lebih, baru Allah Subhanahu wa taala merezekikan, dikurniakan seorang anak, iaitu Nabi Ismail alaihi salam daripada perkahwinan keduanya bersama Siti Hajar. Tuan-puan, isteri pertama Nabi Ibrahim iaitu Sarah disebutkan, dikisahkan di dalam Al-Quran. Sarah seorang yang mandul ataupun seorang yang tidak dapat melahirkan anak. Masya Allah, tabarakallah. Maka tuan-puan, Nabi Ibrahim terus berdoa. Suuzannya, sangka baiknya Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, terus berdoa. Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, kurniakanlah, anugerahkanlah aku seorang anak di kalangan orang-orang yang saleh. Tak putus tuan-puan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seuzonnya, sangka baiknya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah beri. Kerana Allah sebutkan, ana inda zanni 'abdi bi. Aku adalah sangkaan hambaku terhadapku, subhanallah. Maka husnuzan, sangka baik, keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa di atas sesuatu perkara
maka Allah berikan, subhanallah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Nabi Ibrahim seorang anak yang pertama, iaitu Nabi Ismail. Namun tuan-puan, Allah uji lagi Nabi Ibrahim, yang mana akhirnya Allah mengarahkan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelihkan. Subhanallah. Subhanallah, di dalam Al-Quran ada merakamkan perbualan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Ya bunai, Nabi Ibrahim menyebutkan, memanggil anaknya dengan panggilan kasih dan sayang. Lihat tuan-puan, seorang ayah, seorang rasul yang memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Ya bunai, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Subhanallah tuan-puan, lihat, Nabi Ibrahim bertanyakan pendapat kepada anaknya. Subhanallah, betapa tawadhu'nya, betapa rendah dirinya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, bertanyakan pendapatnya kepada anaknya. Yang walhal kita tahu ayah mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu terhadap anaknya. Tetapi disebabkan sifat rendah hati, rendah diri, tawadhu'nya seorang Nabi, Nabi Ibrahim ini, itulah sifat seorang Nabi, maka dia bertanyakan pendapat terhadap anaknya. Ya bunai, aku bermimpi untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Subhanallah. Maka apa jawab Nabi Ismail alaihi salam? Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jalankan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allah huminas sabirin. Kamu akan mendapati bahawa aku akan berada bersama di kalangan golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Tuan-puan, lihat perbualan yang cukup indah, cukup cantik di antara seorang ayah dan anak. Ya. Jawapan ini, perbualan berlandaskan keimanan. Jawapan seorang anak, jawapan yang berteraskan iman di dalam hatinya. Subhanallah. Maka tuan-puan, daripada peristiwa kisah ini, daripada kisah keluarga syurga, keluarga mithali ini, kita dapat melihat betapa tingginya keimanan Nabi Ibrahim AS, tingginya keimanan Nabi Ismail AS, dan juga Siti Hajar yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana tuan-puan, jika dilihat, Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya sebagai seorang ayah, ya, yang telah bertahun-tahun lamanya menunggu untuk mendapat cahaya mata, yang akhirnya Allah uji lagi, ya, untuk mengorbankan anaknya, ahli keluarganya, bahkan mengorbankan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Siti Hajar, seorang ibu mithali yang mengetepikan perasaan naluri keibuannya semata-mata untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ismail alaihi salam, seorang yang sabar dalam menempuh ujiannya, yang bersedia untuk mematuhi perintah Allah, bersedia untuk menempuh kematian semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah tuan-puan, keluarga syurga ini melaksanakan perintah Allah tanpa teragak-agak, ya, tanpa teragak-agak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa yang akan menentukan takdir kehidupan mereka. Subhanallah. Juga tuan-puan, ya, melalui kisah ini mereka sangat kuat untuk menentang daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada talbis iblis yang sentiasa tidak putus asa untuk membisikkan, ya, untuk menyesatkan hambanya, untuk menghasut hambanya
untuk ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh lihat ya, percintaan tiga segi yang indah ini di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Hajar, yang mana mereka mengorbankan jiwa, perasaan, semata-mata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara kesimpulannya, kita dapat melihat daripada peristiwa ini, daripada Aidul Adha ini, ya, bahawa hari raya Aidil Adha ini adalah lambang pengorbanan seorang hamba untuk Tuhannya. Inilah simboliknya tuan-puan, ya. Begitulah dalam kehidupan kita ini. Berkorbanlah apa sahaja untuk mendapat redha Allah. Sebagai hamba Allah, kita perlu sentiasa berkorban dan berjuang untuk meraih, untuk mencapai mardatillah. Ya, apa saja yang berkait dengan kehidupan kita, ya. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita pilih, setiap percakapan yang kita tuturkan, setiap buah fikiran yang kita fikirkan, semuanya mestilah berlandaskan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkorbanlah apa saja tuan-puan, ya. Berkorbanlah, carilah kerjaya yang dapat meraih mardatillah, keredaan Allah. Dalam rumah tangga kita, dalam membentuk ahli keluarga kita, sentiasalah bentuknya untuk meraih keredaan Allah. Ya, dalam ujian yang kita hadapi, keputusan yang kita ambil, apa saja perbincangan, solusi yang kita mencari dalam permasalahan hidup kita, patah baliklah kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan, berkorbanlah. Ya, apa sahaja dalam kita nak membentuk rumah tangga kita, kehidupan kita, kerjaya kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, jiran kita, kawasan perumahan kita, semuanya mestilah berlandaskan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah tuan-puan, ianya perlukan mujahadah, ianya perlukan satu kekuatan, satu kepenatan, satu perkara yang perlu kita tempuh. Namun tuan-puan, yakin azza wa jalla, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkorban apa sahaja semata-mata untuk meraih keredaan Allah. Allah yang akan aturkan kehidupan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana limitasi manusia, akal kita, pengetahuan kita sangatlah limit tuan-puan. Apa saja yang kita nampak ini, apa yang berlaku di hadapan kita, itulah yang kita tahu. Tetapi pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah yang begitu luas, yang kita tidak tahu, Allah mengetahui segala-galanya. Maka insya-Allah tuan-puan, berkorbanlah apa saja. Apa saja, walaupun perkara itu perkara yang kita suka, berkorbanlah sekiranya perkara itu perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Allah. Berkorbanlah untuk kita meninggalkannya. Kalau kita tak solat, solatlah untuk menggapai redha Allah. Kalau kita tak solat, solatlah untuk menggapai redha Allah. Kalau kita tak puasa, puasalah untuk mencapai redha Allah. Kalau kita belum tutup aurat dengan sempurna, tutup auratlah untuk mencapai redha Allah. Berkorban tuan-puan. Ya. Pasakkan dalam diri kita, pakaian kita ini, tutuplah aurat kita, pakaian yang diatur oleh agama kita, bukan pakaian yang diatur oleh dunia. Apabila kita meninggalkan sesuatu perkara yang Allah larang semata-mata untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, itu satu pengorbanan yang besar dalam kehidupan kita, yang yakin dan percaya, ya, natijahnya, kesannya Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan balas ganjaran yang lebih baik, yang pastinya ganjaran yang tidak ternilai, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan, peristiwa ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini, yang saban tahun kita diperingatkan, maka dapat sama-sama seharusnya kita jadikan sebagai motivasi, seharusnya kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita
untuk kita terus cekal dan tabah dalam menempuh ujian-ujian yang mendatang yang Allah hantarkan kepada kita. Teruskan bersabar, teruskan berkorban apa saja semata-mata untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah apa saja pengorbanan yang kita lakukan itu, walaupun sekecil-kecil perkara, itu hakikatnya tanda syukur kita. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang Allah telah kurniakan kepada diri kita. Sama ada nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, nikmat yang kita sedari maupun nikmat tanpa kita sedari, nikmat yang secara tiba-tiba ataupun nikmat yang kita ketahui kewujudannya, subhanallah. Maka insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita seorang hamba Allah yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih yakin, kuat keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkorban apa saja demi untuk mencapai mardatillah. Berkorban dengan iman tanpa mengharapkan sebarang balasan ataupun tanpa mensyaratkan sebarang habuan dunia pulangan kepada kita semula. Kerana hakikatnya pengorbanan yang berlandaskan Allah Subhanahu wa taala itulah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka berjuang berkorban apa saja demi untuk menegakkan agama Islam, demi untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan ini dibalas ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dan percaya di setiap pengorbanan kita dalam kehidupan ini Allah nilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di episod yang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Saya akhiri dengan ucapan selamat hari raya Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.